Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dato' Mufti. Saya ada dua soalan di sini. Yang pertama sekali tentang bid'ah hasanah berkenaan dengan tengah kunut tahlil itu ini, setengah-setengah qaryah dan setengah-setengah tempat berkenaan dengan berlaku kematian. Kadang-kadang nak kena buat tahlil hari pertama, hari ketiga, hari ke-7 dan hari ke-10 dan finally ni hari ke-100. Adakah kategori bid'ah hasanah ni yang setengah tempat laksanakan atau amalkan itu, adakah ianya dikira pahala ataupun dikira amalan? Yang kedua tentang solat jamak tadi tu, tasaddaqallahu alaikum, iaitu satu sedekah rukhsah dari dalam agama. Setengah orang berpendapat Sekali lagi tak dengar. tentang solat jamak. Setengah orang dia pegang itu bahawasanya, contoh daripada Perlis nak pergi ke Kuala Lumpur, kita disediakan surah-surah di RNR, kemudahan cukup banyak. Buat apa nak perlu jamak dan sebagainya. Sedangkan itu satu rukhsah, satu sedekah daripada Allah Ta'ala. Ya, jadi dalam agama lah. Jadi dua perkara tadi. Yang pertama sekali tentang bid'ah hasanah tadi itu, iaitu tahlil hari pertama, hari ketiga, hari ke-7, hari ke-100 itu, adakah itu benda itu adat ataupun benda itu dikira macam mana, dan itu tentang jamak tadi. Terima kasih. Terima kasih Dato'. Okey. Saya bila ada soalan yang pertama tu, dia nak sikit, nak kena panjang sikit, nak kena sikit intro. Tuan-tuan, semua kita, kebanyakan manusia ni, dia memang nak beragama. Tetapi nak beragama sahaja tanpa pandangan ataupun tanpa panduan wahyu, tak boleh. Kalau kita tanya penganut-penganut mana-mana agama yang cukok kepala, yang duduk tak makan daging, yang duduk, ada yang duduk tak ni, ada yang berjalan kaki tak pakai kasut, kebanyakan mereka kata kerana mereka nak mendekatkan diri dengan Tuhan. Tetapi adakah mereka dapat mendekatkan diri dengan Tuhan hanya semata-mata dengan niat yang baik? Tak. Mereka mendekatkan diri dengan Tuhan hendaklah dengan niat yang baik dan dengan cara yang ditunjuk oleh Tuhan. Untuk itulah kita menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku menyaksikan tidak ada ilah melainkan Allah, Muhammad Rasulullah. Sebab apa? Because this is the messenger of God, this is the messenger of Allah, and this is our guidance. Ini adalah panduan kita. Macam mana nak semayang? Tak tahu. Nabi Muhammad kena tunjuk cara nak solat. Kalau nak ikut baik, sujud 2 kali baik, sujud 3 kali lagi baik. Mai-mai satu orang semayang, dia sujud 3 kali satu rakaat. Satu orang sujud 2 kali ya. Allah, bukan aku buat maksiat, aku sujud. Boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Dah Nabi buat mari macam tu. Follow our Prophet sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu cintakan Allah, ikut aku. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat seperti mana kamu lihat aku salat. Masa haji, ramai orang datang haji, yang Nabi haji satu tu je, yang akhir sekali je. Ramai orang hadir, 1,000 hadir. Nabi kata, ayyuhan nas isma'u qawli wa'aqilu. Wahai manusia, dengar cakap aku, fikir. Antara yang Nabi sebut, ayyuhan nas khuzu anni manasikakum. Wahai manusia, ambil daripada aku cara ibadat kamu. Dalam konteks ni haji lah. Maksudnya, kita mesti ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan itu ada tujuannya. Macam saya kata, ada tujuannya. Kenapa kita salat? Ada tujuannya. Kemudian ulama-ulama bincang. Lahir satu perkataan. Kerana Nabi melarang bid'ah. Bid'ah ni bukan istilah Perlis ke, istilah Saudi ke, istilah Jordan ke. Tak. Ini Nabi kata, man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan agama ini apa yang bukan daripadanya, dia ditolak. Maka ulama berhati-hati supaya jangan benda yang kita buat ini macam challenge Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga apabila satu orang datang kepada Imam Malik, kata pada Imam Malik bahawasanya dia nak di mana patut dia mulakan ihram umrah ataupun hajinya, Imam Malik kata min hais ahraman an-nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi berihram di Zulhulaifah, kamu pergi sana. Dia fikir cara dia, Zulhulaifah kosong. Sekarang tuan-tuan pergi dah ada lah masjid dapat dulu kosong, tempat Nabi mula niatnya. Dia kata aku nak ihram start daripada masjid Nabi. Masjid Nabi, fadilat semayang di masjid Nabi, ada kubur Nabi, macam-macam. Dia kata aku nak mula di masjid Nabi. Nabi Imam Malik kata la akhsha an tusibakal fitnah. Jangan, nanti kamu akan ditimpa fitnah. Dia kata pada Imam Malik, fitnah apa? Aku buat yang lebih baik. Kalau Nabi buat kat sana dulu, ni aku buat di masjid dia lebih baik. Imam Malik kata, ai fitnatin a'zam min antara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa fitnah yang lebih besar apabila kau nak kau bersangka kau dapat buat satu amalan yang kau itu lebih baik daripada Nabi. Itu isunya. So amalan agama kita tidak akan lebih baik daripada Nabi. Kita follow Nabi. Mungkin juga ada amalan yang mungkin lebih baik kita buat. Mungkin Nabi sedekah sebanyak ni, kita sedekah lagi banyak, mungkin dari segi zahir, tapi benda itu di dalam keizinan Nabi SAW. Tak apa. Kemudian ulama bincang masalah perkataan bid'ah hasanah. Apa yang ulama dahulu maksudkan, macam mana kalau benda tu Nabi tak pernah buat tapi dia tu baik dan dia tak membabitkan perkara-perkara ibadat yang dia ada-adakan. Mereka namakan bid'ah hasanah. Sebahagian kata no, tak ada perkataan bid'ah hasanah, bid'ah saja. Yang mana tak berbabitkan ibadat ni tak dinamakan langsung sebagai bid'ah. So mereka berbeza pendapat dari segi istilah, tapi perkaranya sama. So satu orang kata ni diklasifikasikan sebagai A. Kumpulan kata, oh yang ni tak diklasifikasikan sebagai A langsung, dia kumpulan B. So begitu lebih kurang. Maka macam kita katalah, ini dewan ke, ini bilik. Satu orang kata ini dewan, satu kata ini bilik. Ada orang buat satu kota pula, dia kata yang ni dewan, tapi dewan yang kecil. Satu orang kata lah yang tu tak usah namakan dewan lah, tak payah masuk langsung. Lebih kurang saya nak pergi faham. Kisah kita duduk di dewan. Kata ini bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Kumpulan ulama kedua kata ini bukan bid'ah hasanah, ini tidak bid'ah langsung, kerana ia tak membabitkan hal ehwal agama, hal ehwal ibadah khas dalam agama. Saya nak buat contoh. Hasanah, benda yang baik. Pasal istilah bid'ah hasanah atau bid'ah mahmudah yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya dan guna dalam mazhab Syafi'i, kemudian berkembang menggunakan bid'ah hasanah, merujuk kepada perkara-perkara yang misalnya buat sekolah. Nabi mengajar agama, tak ada sekolah, kita buat sekolah. Kita pakai mikrofon, kita buat majlis yang macam ni, bid'ah hasanah, it's okay. Tapi kalau ada orang kata dia tadi semayang, dia nak baca Fatihah 3 kali dalam satu rakaat, dia kata bid'ah, Nabi baca sekali ya. Allah, Fatihah kan baik, aku suka, aku baca 3 kali. Kalau kita benarkan bid'ah hasanah, semua semayang akan berubah. Kalau kita benarkan bid'ah hasanah dengan pahaman sebahagian orang. Mai orang semayang subuh, tengok-tengok Tok Imam semayang, pasal apa Tok Imam semayang 4 ni? Tok Imam pasal semayang 4 subuh. Allah, hampa ni penyegan yang hampa durpi melepak merata berjam-jam boleh, aku tambah 2 rakaat pun bising. Dia kata dah lah Nabi semayang 2 saja. Tak apalah Nabi semayang 2, kita tambah, bukan kita tambah benda tak elok, kita tambah benda baik semayang kan. Boleh tak? Tak boleh. Sebab tak boleh.
Sebab kita kena ikut format yang Nabi dah buat dah. Kalau kita bagi saja, boleh tambahlah, habislah agama ni. Mai-mai orang buat semayang Jumaat tak kuat, Jumaat seminggu sekali khutbah. Kita diperlih nak buat semayang Rabu pula, campur dengan Jumaat, baru ada 2 kali. Tak boleh. Kita kena maintain yang Nabi yang asal. Balik pada soalan saudara. Telah mati pada zaman Nabi ramai orang. Nabi sayang pak saudara dia, Nabi sayang sahabat-sahabat dia, Nabi sayang. Nabi ni sayang Abdullah bin Ubay bin Salul, penentang dia, kepala munafik. Nabi bagi baju dia, anak dia minta. Punya Nabi ni sangat kesian kat orang. Nabi doa di kubur. Bila Nabi pergi, Nabi doa supaya Allah meringankan azab mereka di kalangan, bukan semua tempat. Nabi lalu, Nabi bagi salam pada mereka. Mereka mati, Nabi solat, Nabi ajar doa, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Tapi Nabi tak pernah pula buat kenuri 1, 3. Nabi tak pernah. Adakah Nabi tak tahu ada kaedah lain lagi yang nak boleh bagi mayat lagi untung, lagi bahagia di akhirat kelak? Adakah Nabi tak tahu? Telah meninggal Abu Bakar, telah meninggal Nabi sallallahu, wafat Nabi, sahabat sayang, sampai Umar tak terima, depa tak buat kenuri ni. Telah wafat Abu Bakar, depa tak buat kenuri ni. Adakah kita lebih sayang dan lebih tahu apa yang Allah dapat ringankan azab si mati lebih daripada Nabi dan para sahabat? Dia itu isu dah. Kalaulah kalau nak doa, boleh doa, tak ada masalah. Ada banyak riwayat Nabi doa. Tapi kalau buat kenuri saja, bagi duit kat orang ni, setengah orang lah di sini tak ada lah. Dia kata ni, hampa tak buat kenuri, pak hampa ni malam 7 ni. Tak buat, Allah kesian kat pak hampa. Anak-anak pun lah zaman lah. Cik dia. Sebenarnya bukan kesian kat pak tu. Kesian kat mereka nak makan tu. Cuba mereka main-main rumah kita, tengok-tengok kita bagi air teh saja dengan roti. Mereka kata, ish, tak patut. Kalau orang mati kita buat kenuri 1, 3, 7 ni, menyebabkan mereka tiap hari tu dapat pahala bertambah, orang kaya masuk syurga. Orang kaya duit banyak. Orang miskin hak roti biskut ni, lambat lah. Orang tahu dah malam ketiga hari tu kena biskut dah, malam ketujuh siapa tak pergi, tinggal 2 orang je lah. Agama bukan begitu materialistiknya. Sebab itu hal itu tidak diamalkan di sini. Siapa mereka nak buat hal lain tu dia hal mereka, tapi kalau ditanya kita, itu persepsi kita dalam hal ni. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna